Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video ni. Hadapilah COVID dengan tenang. Apa yang kita perlu tahu tentang COVID-19 ni adalah first kali kita kena sedar apa itu COVID-19 dan apakah yang dia boleh mendatangkan ke masalah pada kita. Banyak orang takut sebab COVID-19 ni boleh mendatangkan kematian. Sebab kita dalam keadaan panik. Semua dalam keadaan panik, semua dalam keadaan cemas, semua dalam keadaan yang stres. Jadi mereka tak sedar dan mereka tidak berfikir secara rasional. Semua dalam keadaan panik. Merata-rata sana sini yang diperbualkan adalah tentang numbering, tentang takut kes ni kematian. Jadi mereka tak melihat dari segi view yang positif, view angle yang lebih besar. Itu yang saya katakan, first kita kena sedar, baru kita boleh berfikir secara rasional, baru kita boleh berfikir secara realistik yang lebih clear lagi. Okey, kita perhatikan first, saya suka bercakap tentang number yang tadi, sebab tadi saya cakap semua takut sebab number, sebab kita diupdate dengan number setiap hari. Ada report number, hari ni ada 800 kes, kematian ada 5, 4 dan 11 kematian. First, yang paling semua orang takut, number kematian yang warna merah tu, number kematian. Sehari ada 4 kematian yang disebabkan COVID-19. Lepas itu okey, kita pergi ke situ. 4 kematian. Adakah 4 kematian tu 100% disebabkan COVID-19? Adakah orang-orang yang betul tubuh fizikalnya yang sihat tiba-tiba kena flu COVID-19, dia terus dia punya paru-paru beradang, terus sistem fail? Adakah sebab tu? Tidak kan? Kalau kita tengok study case, semuanya average yang 80 ke atas, 60, 70 umurnya ke atas, yang memang ada masalah di sisi lain yang terkait, yang ada kecil manis, darah tinggi, maksudnya sistem badan dia memang ada masalah yang lain, dan terkena pula flu COVID, 0.7% hingga ke 1% kematian. Maksudnya 99% lagi potensi recovery-nya tinggi. Kalau pasal ada 60%, kalau Malaysia punya report 60% ke atas, 60% ke atas adalah yang recovery tanpa sebarang vaksin lagi. Betul tak? Ubat-ubat yang memang spesifik untuk COVID-19 tak ada lagi. Jadi apa yang mereka buat? Mereka hanya di kuarantin, hanya disekat untuk penyebaran daripada keluar. Itu yang disekat adalah kes-kes yang tadi, yang ada. Contoh hari ni ada 800 kes di kuarantin. Di kuarantin untuk menyekat penularan wabak tu. Okey, kita pergi ke number seterusnya yang banyak orang update takut juga. Hari ni ada 800 kes. Ada 800 kes. Jadi adakah 800 kes itu positif? Tidak kan? Nama pun hanya pada nama 800 kes. Maksudnya kes, contoh si Abu ditangkap mencuri. Adakah Abu betul-betul mencuri? Tak. Dia baru jadi kalau ditangkap akan dimasukkan kes, masuk mahkamah, di kes, lepas tu baru terbukti, baru dijadikan dia sah mencuri. Okey. So, balik pada tadi number kes. Ada 800 kes. Belum semuanya 800 kes itu adalah positif. Itu baru kes. Contoh Siva Gangga, satu seorang Siva Gangga. Okey. Mana saja yang related dengan dia, yang mana dia jumpa, yang mana dia lalu, mana mall yang dia pergi, semuanya total dia jadi 500. Jadi 500 kes yang terbabit dengan Siva Gangga ni. Contoh. Jadi adakah 500 ni positif? Belum tentu. So 500 kes ni, adakah 500 kes ni yang semuanya perlu
pergi ke hospital, perlu di kuarantin, masukkan oksigen, dibeli rawatan flu demam, semua tak kan. Semuanya dalam keadaan yang sihat. Tengok macam saya ni, kalau pergi kuarantin tu, tempat kuarantin tu memang tak ada apa yang perlu dirisaukan. Semua dia live seperti biasa, cuma tak bercampur dengan kita je. Itu yang dipanggil kes. Contoh ada satu kes, satu kapal terbang turun. Lepas tu ada kes di airport. Jadi satu airport tu kes. Jadi itu dia dipanggil kes. Jadi tak perlu risau kalau kes tu 8,000, 2,000 atau 5,000, itu hanya kes. Kita tengok di Amerika Syarikat, kenapa kes dia banyak? Sebab dia banyak buat testing, dia ada keupayaan untuk membuat swab test sana, test ini kan. Contoh dia akan pergi ke satu company kan, satu corporate. Okey, semua kena buat test. Itu sebab kes dia banyak. Okey, mungkin ada yang tak boleh terima atau tak, itu tak apa, itu ni daripada perspektif saya. Okey. Kes dan kematian. Kalau kita tengok pada jumlah kematian yang merah tu kan, 4 kematian paling tinggi yang saya pernah tengok, 11 kematian. Tengok jumlah kematian average accident saja di Malaysia kan, sampai 2017 purata orang mati setiap hari di Malaysia 20 orang. Jadi kes kematian kemalangan lagi tinggi daripada kes COVID-19. Itu belum kita pergi ke disease lain. Contoh kecil manis, berapa orang kes kematian kecil manis hari ni. Kalau Hospital Malaysia buatkan report tu setiap hari, rasanya kes COVID-19 mungkin adalah disease yang nombor bawah-bawah. Sebab hanya 4 kematian. Kalau perasan ada 0 kematian sehari masa sebelum PKP wave 2 ni, ada 0 kematian. Jadi kes COVID-19 ni bukanlah satu yang perlu ditakut. Dia hanya kes sesama, demam dan batuk bersin yang luar daripada biasa. COVID-19 ni satu pandemik. Ini bukanlah satu pandemik yang pertama dalam dunia. Sebelum ni ada banyak lagi jenis pandemik yang betul-betul kes kematiannya tinggi. Contoh kita tengok Black Death. Black Death ada 200 juta kematian. Itu belum cacar, ada 50 lebih juta kematian. Macam-macam jenis penyakit lagi, disease lagi yang besar-besar. Contoh malaria, HIV, H1N1, jenis-jenis flu, Spanish flu babi, flu burung, macam-macam lagi jenis type yang flu yang kita nampak sebelum ni. Dan jumlah kematiannya yang tinggi juga. Yang kita takut sebab kita macam tadi saya cakap tadi, jadi update number kan, dan kita lupa yang ada lagi yang sebelum ni yang numbernya tinggi juga. Contoh macam HIV sampai sekarang tak ada lagi official vaksin. Dan nombor kematian dia daripada 1985 start HIV sampai sekarang meragut lebih 35 juta kalau tak silap saya. Itu pasal tak jumpa vaksin lagi tadi HIV. Dan apa akan jadi kalau COVID-19 ni tak jumpa vaksin? Adakah kita akan berterusan dengan hidup sentiasa di lockdown, PKB A, B, C, D dan seterusnya? Jadi kita kena cepat terima dan keluar. Macam mana nak keluar tu, jadikan ni satu new normal. New normalnya sentiasa cuci tangan, jaga kebersihan, sosial, penjarakan sosial. Sebelum ni memang ada orang sesama batuk, kita pergi tadah, batuk tak kan. Sebelum ni pun kita dah memang ada penjarakan sosial, kita jaga. Cuma sekarang ni ada kes lebih, kita akan jadi lebih alert benda-benda tu. Jadi amalkan kebersihan, cuci tangan, antibakteria. Itu pun akan ada satu isu lagi yang kita perlu perhatikan. Yang kita cuci tangan, gunakan
untuk menghapuskan bakteria. Adakah menghapuskan virus? Bakteria dengan virus adalah dua benda yang berbeza. Virus mengikut kajian dia belum tentu satu benda yang hidup, dia boleh 50-50. Kalau bakteria dia adalah satu benda yang hidup, dia ada satu sistem tubuh macam kita juga. Contoh yang saya suka senang orang nampak bakteria pada Yakult. Itu ada bakteria, ada berapa thousand, berapa ribu juta bakteria dalam satu air Yakult tu. Jadi kalau kita membunuh bakteria, adakah kita bakteria tu dia boleh memilih bakteria baik atau jahat? Dia akan membunuh semua bakteria. Jadi dalam sistem tubuh kita masih ada perlukan bakteria. Jadi jangan bunuh semua bakteria. Jadi akan ada sistem tubuh yang tak berjalan dengan sempurna nanti. Okey. Tu saya tak nak cakap pasal bakteria dengan virus, nanti jadi saintis pula. Okey. Tapi konsepnya kena faham, virus dengan bakteria tu satu dua benda yang berbeza. Bakteria dia ada satu benda hidup, dia boleh membiak. Kalau virus dia akan menumpang sel-sel, kan dia membiak berdasarkan belahan sel-sel. Okey, itu virus. Cara nak antivirus, kalau yang saya tahu waktu komputer adalah antivirus. Okey, cara untuk lebih tenang untuk menghadapi COVID-19 ni, kita kena cepat-cepat keluar daripada belenggu ketakutan ni. Lepas tu start explain pada semua orang, share pada orang. Kalau apa yang kita nak share di social media tu, perhatikan. Itulah sebenarnya virus yang paling bahaya. Virus tu satu kata dasar yang sama, virus. Itulah yang paling bahaya sebenarnya. Tak tahu apa-apa detailing, tak tahu apa-apa, semuanya di share, menjadikan benda tu viral. Sebenarnya kes tu tak ada apa pun, kan. Contoh di satu komplek tu buat dicuci untuk clearkan virus. Lepas tu yang ambil gambar keliling semua virus, kes. Banyak kes kat sini. Itu. Jadi stop share benda-benda yang kita tak tahu kesahihannya lagi. Itulah cara untuk mengawal tahap kepanikan masyarakat sekarang. Kita jangan menaikkan tahap panik. Pergi kat sana 100k, 500k, 1000k. Jadikan ini tak ada apa. Ini hanya satu demam biasa yang kalau dibandingkan kalau dikomparekan dengan demam denggi, tahap kematian dia 55%. Kalau once you kena denggi, 55% you 50-50 mati. Kalau kamu kena COVID-19 ni, kamu ada 99% potensi untuk recovery. Hanya 1% je kematian. Jadi start share pada people, pada semua surrounding you, yang COVID-19 ni tak adalah begitu perlu takut. Okay, kalau video ni berguna dan ada informasi, share video ni pada kawan-kawan anda juga. Educate people. Jangan panik, jangan cemas, dan apa yang saya cakap tadi perlu sedar, perlu tahu, perlu perhatikan dengan tenang. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini dan jumpa lagi. Assalamualaikum.